علومه في الدارين آمين. Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, seorang ulama yang meninggal pada tahun 398 Hijrah. Kata dia, wa anna Allah subhanahu qad khalaqal jannata wa 'addaha dara khuludin li awliyaih. Di antara kewajipan seorang mukallaf ialah meyakini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syurga. Qad khalaqal jannah. Jadi daripada matan ini kita dapat faham bahawasanya syurga telah pun wujud pada ketika ini. Bahkan wujud sebelum Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS. Di mana fa'addaha, di mana dia menyediakannya dara khuludin li awliyaih, sebagai negeri kekal abadi untuk para kekasihnya, iaitulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus Allah menyatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Aulia Allah itu ialah orang-orang yang beriman dan adalah mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mereka lah disediakan syurga. Allah mencipta syurga untuk mereka. Wa akramahum fiha bin nazari ila wajhil karim. Dan dia memuliakan mereka di dalam syurga itu dengan dapat melihat kepada wajahnya yang mulia. Ila wajhil karim. Ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli syurga pada ketika itu, pada hari itu bercahaya, berseri-seri dan gembira, wajah kegembiraan kerana memandang kepada Tuhannya. Dalam hadis pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang beriman dalam syurga akan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya allati ahbata minha Adama nabiyahu wa khalifatahu ila ardih bima sabaqa fi sabiqi ilmih. Syurga itu adalah syurga yang didiami Adam alaihissalam, Nabi dan khalifahnya. Nabi dan khalifahnya, yakni Allah. Nabi dan khalifah Allah sebelum dia, yakni Nabi Adam, turun ke bumi dengan peristiwa yang telah berlalu ketentuannya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjawab pembahasan ataupun persoalan yang timbul di kalangan para ulama sendiri dalam menjelaskan apakah syurga yang didiami oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa alaihissalam, syurga yang didiami oleh Nabi Adam dan juga Hawa sebelum mereka dikeluarkan Allah daripada syurga itu, apakah syurga itu adalah syurga yang dijanjikan kepada orang beriman di akhirat nanti ataupun syurga yang lain? Syurga yang lain. Sebagian menyatakan bahawa syurga itu adalah syurga yang lain. Kerana syurga Darul Khuld, syurga yang namanya syurga kekal abadi itu, dia akan didiami dengan kekal abadilah, tanpa keluar. Namun apabila Nabi Adam AS mendiaminya dalam satu tempoh yang tertentu, yang ditetapkan oleh Allah,
sebagaimana disebut dalam matan ni, ketentuannya dalam ilmu Allah. Jadi menunjukkan bahawa syurga itu adalah syurga yang lain. Syurga itu adalah syurga yang lain. Bukan syurga kekal abadi yang dijanjikan ataupun yang akan dimasuki oleh orang-orang mukmin di akhirat nanti. Itu alasan mereka. Karena apabila Nabi Adam AS dikeluarkan, menunjukkan bahawa dia bukan darul khuld. Syurga itu bukan syurga yang kekal abadi, tapi syurga yang lain. Karena al-jannah dalam bahasa Arab boleh dimaknakan juga dengan taman. Al-jannah. Namun berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani pada pandangan Al-Sunnah wal Jamaah ataupun jumhur mereka menegaskan bahawa syurga yang didiami oleh Nabi Adam itu adalah syurga inilah. Syurga yang akan didiami dengan kekal abadi oleh ahli syurga di akhirat nanti. Syurga itu adalah syurga yang sama yang didiami oleh Nabi Adam AS, Nabi dan Khalifahnya sebelum dia turun ke bumi. Bima sabaqa, dengan peristiwa yang telah berlalu ketentuannya adalah ilmu Allah, iaitu peristiwa pelanggaran perintah Allah, dan itu berlaku dengan takdir yang telah pun ditentukan Allah, yang sudah pun termaktub dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai hikmah yang tersendiri. Wa anna Allah khalaqan nara fa'addaha dara khuludin liman kafara bih wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulih. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka di mana dia menyediakannya. Ni kembali pada neraka. Huruf C lah. Di mana dia telah menciptakan, di mana dia menyediakannya, yakni menyediakan neraka itu sebagai negeri kekal abadi untuk orang-orang yang kufur kepadanya dan ragu terhadap tanda-tanda kebesarannya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Di sini dia terjemah al-hada dengan makna ragu. Al-hada Al-hada bukan makna ragu, makna berpaling. Ingkar berpaling, yang menyeleweng. Yang menyeleweng daripada kitab. Wala hada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulih. Nanti kita semak baliklah. Dalam syarah ini, As-Samar Ad-Dani Syarhu Risalati Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani oleh Syekh Saleh Abdul Sami Al-Abi Al-Azhari, kata dia, wa ankara kutubahul munazzalah wa rusulahul mursalah
fahum fi maqtil kufri muqimuna wa an ru'yati rabbihim yawma idzin mahjubuna. Jadi dia kata orang yang mengingkari kitab-kitab yang diturunkan Allah dan juga Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semak lagi nanti insya-Allah dalam syarah yang lain. Waja'alahum mahjubina an ru'yatih. Dan dia menjadikan mereka terhalang dari melihat wajahnya. Dan dia ini Allah menjadikan mereka yakni ahli-ahli neraka yang mengkufuri tanda-tanda kebesarannya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Selain mereka ditempatkan dalam neraka, mereka juga dihalang ataupun terhalang dari melihat wajahnya. Yang kata ulama, inilah azab yang paling besar dalam neraka. Sebagaimana nikmat yang paling besar dalam syurga iaitulah ru'yatullah, melihat Allah. Maka azab yang paling hebat dalam neraka ialah apabila ahli neraka diharamkan oleh Allah untuk melihat kepada wajahnya yang maha indah. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yawmal qiyamati wal malaku saffan saffa li'ardil umami wa hisabiha wa uqubatiha wa thawabiha. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya Allah akan datang pada hari kiamat ketika para malaikatnya berbaris-baris untuk membentang cacatan amalan sekalian umat manusia, menghisap mereka, membalasi mereka dan mengurniakan pahala untuk mereka. Ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Ini peristiwa yang berlaku setelah kebangkitan semula, dengan maksud yang layak bagi Allah. Yang maksud datang. Sebagian mufassir mentakwilkan dan sebagian mufassir tidak mentakwilkan, iaitu pandangan salaf, yaji'u yawmal qiyamah wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan datang pada hari kiamat. Dengan maksud yang layak bagi Allah. Kerana datang ini dia berpindah satu tempat ke satu tempat. Dan makna itu makna itu adalah makna makhluk. Makna itu adalah makna makhluk. Perpindahan itu adalah sifat makhluk. Padahal Allah Ta'ala menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tiada yang seumpamanya sesuatu pun. Jadi apa yang kita gambarkan sebagaimana gambaran perpindahan yang sebagaimana dilakukan oleh makhluk bila sebut istilah datang itu dari satu tempat ke satu tempat, yang menggambarkan ketibaan daripada jauh menjadi dekat, semakin dekat itu mana datang. Maka makna itu adalah makna yang kita gambarkan bagi makhluk. Adapun Allah laisa kamitslihi syai', maka sebab itu kita tidak mentafsirkan kerana kita mengambil pandangan salaf, namun kita menyatakan dengan maksud yang sesuai ataupun yang layak bagi kebesaran Allah Ta'ala. Tapi disebut oleh Quran lah, wajib kita beriman. Itu surah Al-Fajr ayat 22. Datang untuk apa tu? Untuk membentangkan. Ketika para malaikat berbaris-baris untuk membentangkan cacatan amalan sekalian umat manusia. Ini semua di mahsyar lah. Menghisap mereka,
membalasi mereka setelah hisab, diadili, kemudian dikurniakan pembalasan dan mengurniakan pahala untuk mereka. Yang baik dikurniakan pahala dan yang jahat ditentukan hukuman sebagaimana mengikut keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa tud'ul mawazinu liwazni a'malil ibadi. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Akan diletakkan wazan-wazan, yakni timbangan-timbangan untuk menimbang amalan-amalan hamba, di mana Allah berfirman yang bermaksud barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Faman saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, iaitu berbanding dengan kejahatan. Walaupun kata ulama, walaupun berat itu sekadar misqali dzarratin, seberat timbangan zarah saja. Asalkan timbangan kebaikan itu yang lebih berat, maka dia akan jadi ahli syurga. Kalau timbangan kejahatan itu yang berat, maka dia ahli neraka. Ahli neraka. Dan kalau sama banyak, sama berat, dia panggil Ashabul A'raf. Dalam surah Al-A'raf, cuba parti tengok. Al-A'raf ini ialah tembok penghadang. Tembok penghadang yang berada di tengah-tengah kedudukan di atas tembok penghadang. Itu Ashabul A'raf, orang-orang yang berada di antara di atas tembok ataupun di atas tembok penghadang dan di antara syurga dan juga neraka. Apabila mereka beralih melihat kepada syurga, maka mereka menzahirkan keinginan, maka berdoa kepada Allah supaya mereka dimasuk dalam syurga, dan apabila mereka melihat ke arah neraka pula, mereka memohon agar Allah melindungi mereka daripada neraka. Wa'iyyazubillah. Wa yu'tawna sahaifahum bi'amalihim. Dan dibawa wa yu'tawna sahaifahum bi'amalihim faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa man utiya kitabahu wara'a zuhrih faulaika yaslawna sa'ira. Dan dibawa kepada mereka kitab atau buku, lembaran-lembaran yang mencatat amalan-amalan mereka, di mana sesiapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Diperiksa maknanya dihisap. Dihisap dengan hisap yang mudah. Dan sesiapa yang diberikan kitabnya dari belakang dan juga dan diterima melalui tangan kiri, maka mereka akan memasuki api neraka yang menyala-nyala. Itunya. Ini pun sabit dengan ayat Quran dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Di mana Allah menegaskan, wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa yang menerima atau yang diberi kitab cacatan amalnya dari sebelah kanannya. Dari sebelah kanan. Mana dia menerima dengan tangan kanan. Dari arah berdepan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Akan dihisap dengan hisap yang mudah. Iaitu dibentangkan tapi tidak diselidik. Itu hisap yang mudah. Hisap yang mudah. Kemudian kata Allah lagi, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih. Dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang.
Dan juga dia menerima dengan tangan kiri. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itu surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Dia dalam, tak pasti dalam kitabnya ada atau tidak, saya tidak ada. Di sana ada istilah dia panggil tatayur. Ketika manusia berada di mahsyar, yang akan berlaku di sana atau tatayur. Tatayur ini adalah buku-buku itu berterbangan di angkasa. Yang berterbangan di angkasa yang mencari tuan-tuan dia. Jadi semua, sebenarnya dia akan, buku itu akan datanglah pada tuan dia, pemilik masing-masing, dan orang mukmin akan menerimanya melalui tangan kanan. InsyaAllah kita, itu di antara faktor ahli syurga dinamakan Ashabul Yamin, golongan kanan. Kerana mereka akan menerima buku catatan melalui tangan kanan. Wallahu a'lam. Wa anna as-sirata haqqun yajuzuhu al-ibadu biqadri a'malihim fanajuna mutafawituna fi sur'ati an-najati alayhi min nari jahannam wa qaumun aw baqathum fiha a'maluhum. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya as-sirat, titian adalah benar. As-sirat, titian. Di mana sekalian hamba akan melintasinya. Namun keadaan mereka ketika melintasinya berbeza-beza. Mengikut kadar amalan mereka di dunia. Yang mengikut kadar amalan mereka di dunia. Orang-orang yang terselamat dari terjatuh ke dalam neraka Jahannam, kepantasan mereka untuk selamat ketika melintasi di atas titian itu berbeza di antara satu sama lain. Maknanya ada yang sangat pantas, iaitu dia melintasi dengan sepantas kilat. Ada yang umpama berlari, dan ada umpama berjalan, dan ada yang mengesot. Itu disebut sinilah orang-orang yang terselamat dari terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Walaupun mereka terselamat, maknanya mereka tak jatuh dalam neraka Jahannam, kerana titian ini bermula, titian ini adalah membentangi di atas neraka Jahannam. Siapa yang jatuh, dia akan jatuh ke dalam neraka, dan siapa yang selamat, dia akan sampai ke syurga. Tapi kepantasan melintas itu tidak sama di antara satu sama lain. Adapun ada kaum pula dijatuhkan oleh amalan-amalan kejahatan mereka ke dalam neraka Jahannam itu. Wa qaumun aw baqathum fiha. Ada kaum yang dijatuhkan, menjatuhkan mereka ke dalam neraka itu a'maluhum, amalan-amalan mereka, yakni amalan-amalan kejahatan mereka. Jadi daripada mantan ini kita dapat memahami bahawa sejauh mana manusia akan melintasi titian itu, kepantasannya susah atau senang, apakah mereka akan selamat ataupun mereka akan terjatuh. Daripada ibarat mantan itu kita dapat faham, iaitu bergantung kepada amalan. Kalau banyak amalan baik, pantaslah. Kalau banyak amalan kejahatan, tidak akan jatuh. Akan jatuh ke dalam neraka. Dalam syarah ini pun
Kata, "Faminhum man yamurru kal barq." Ada di antara mereka yang akan melaluinya sepantas kilat. Okay. Wal imanu bi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tariduhu ummatuhu la yadma'u man syariba minhu wa yudadu anhu man baddala wa ghayyara. Wajib sekalian mukallaf beriman dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana telaga itu ini terjemahan kepada al-haud. Bukan Nabi Muhammad SAW saja ada telaga nanti, yang mana bahkan rasul-rasul yang lain pun ada telaga, yang memiliki telaga yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka memberi minum kepada umat masing-masing. Namun telaga yang paling besar adalah telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana umat baginda lah merupakan umat yang paling banyak. Akan dikunjungi oleh umat baginda, dan siapa yang minum darinya tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Namun akan dijauhkan, yakni diusir dari telaga itu orang yang menukar agamanya, yakni murtad daripada agama. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Ana faratukum alal haud." Atau kama qala Nabi SAW. Aku akan tiba di haud. Itu nama faratun. Faratun ni adalah orang yang tiba di suatu tempat, satu orang yang mewakili satu kaum dalam pengembaraan. Dialah yang akan tiba di mana-mana tempat transit, dia akan tiba dulu untuk membuat persediaan sebelum kedatangan rombongan. Itu mana farat. Jadi kata Nabi, "Ana faratukum al-haud." Aku yang akan tiba dulu di al-haud, di telaga, dan aku bersiap-siap untuk menunggu umatku. Jadi apabila tiba melalui telaga itu, Nabi SAW akan panggil umat dia lah, datang minum. Namun kata Nabi, ada sebahagian daripada umatku, apabila mereka hendak mendekati telaga itu, mereka diusir. Lalu aku berkata kepada malaikat, "Kenapa mengusir mereka umatku?" Lalu malaikat berkata, "Ya Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah berlaku selepas kematian kamu." Kamu tidak mengetahui apa yang telah berlaku selepas kematian kamu. Jadi umat-umat yang sebagaimana yang disebut sini, wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyara. Namun akan jauhkan, yang diusir dari telaga itu orang yang menukar. Sebagai ulama menyatakan iaitu menukar agama, yakni murtad daripada agama. Wa anna al-imana qawlun bil lisani wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya iman itu adalah ucapan dengan lidah. Sesungguhnya iman itu merangkumi. Ucapan dengan lidah. Dan iman yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawan ini, untuk di sini maknanya adalah kesempurnaan iman. Iman yang sempurna. Karena di awal matan dia sebut dah iman. Iman adalah qaulun, mengucap, mengikrar, meyakini dengan hati, dan juga mengakui dengan lidah. Itu iman yang wajib. Iman yang dipanggil aslul iman. Keyakinan dengan hati itu adalah aslul iman. Asas iman. Dan juga pengucapan kalimah syahadah itu menjadi syarat sahnya iman.
dalam fiqh, dalam disi fiqh. Ataupun di sisi di hadapan manusia. Kerana manusia tidak tahu apa yang ada dalam hati. Kalau kita tidak zahirkan dengan ucapan, terutama sekali apabila seorang itu sebelum dia mengucap kalimah syahadah itu, dia kafir. Maka untuk mengesahkan agar disaksikan oleh orang lain, maka dia perlu bersaksi keislamannya itu dengan mengucap dua kalimah syahadah. Namun aslul iman, asas iman itu, ataupun kita sebut penilaian di sisi Allah, iaitulah keyakinan hati. Namun kalaulah seseorang itu tidak beramal, maka dia disebut sebagai dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, melakukan maksiat. Maka dia disebut sebagai seorang mukmin yang tidak sempurna imannya. Kerana kesempurnaan amalan itu memerlukan, kesempurnaan iman itu memerlukan seseorang mukmin yang telah meyakini dengan hati dan juga mengakui dengan lidah itu beramal. Beramal dengan kewajipan-kewajipan syarak. Maka dia menyebutkan yang wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya iman yang sempurna itu hendaklah merangkumi ucapan dengan lidah, keikhlasan dengan hati, makna mengucap dengan lidah beserta dengan hati yang tulus, yang ikhlas, untuk menafikan munafik, nifaq, dan melakukan amalan dengan anggota-anggota badan untuk mengelakkan dia menjadi fasik. Yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi naqsiha. Fayakunu fiha an-naqsu wa biha ziyadatu. Iman itu bertambah dengan bertambahnya amal-amal soleh dan berkurang dengan berkurangnya amal-amal soleh. Maka terjadi kurangnya iman adalah dengan sebab amalan, dan bertambahnya iman juga adalah kerana amalan. Di samping rahmat Allah dan juga taufik hidayah daripada Allah. Jadi ini merupakan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana Imam Al-Bukhari sendiri menegaskan, dia telah bertemu dengan ramai guru, ribuan atau ratusan ribuan guru, dan semua mereka menegaskan al-iman yazidu wa yanqus. Iman boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Bertambah dengan amalan, amal soleh, berkurang dengan maksiat. Wala yakmulu qaulul imani illa bil amal. Wala qaulun wa amalun illa bin niyyati. Wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bimuwafaqatis sunnah. Tidak sempurna ucapan iman, yakni pengakuan kalimah iman dengan lidah, iaitu kalimah syahadah. Tidak sempurna pengakuan kalimah syahadah yang diucapkan oleh seorang itu kecuali dengan amalan, yakni dengan berbuat ketaatan. Tidak sempurna ucapan dan amalan pula kecuali dengan niat, yakni dengan hati yang ikhlas. Itu makna niat. Dan tidak sempurna ucapan, amalan dan niat dengan ikhlasan kecuali dengan menepati as-sunnah. Ini pentingnya. Jadi kalau baik macam mana sekalipun amalan kita, hebat macam mana pun amalan, tetapi menyalahi as-sunnah, perkataan as-sunnah, jika dia datang bergandingan dengan kitab, maka dia memberi makna hadis. Al-kitab wa sunnah. Mana kitab itu Quran, as-sunnah itu adalah hadis. Tapi kalau dia datang dengan satu tunggal, perkataan as-sunnah tunggal, maka dia memberi makna tariqatun Nabi. Jalan hidup Nabi. Jalan hidup Nabi. Ataupun cara, dia panggil cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi merangkumi Al-Quran dan juga As-Sunnah itu sendiri.
Jadi pentingnya kita menyemak setiap amalan kita supaya menepati al-sunnah, yakni menepati manhaj ataupun uh, uh, pengamalan dan juga jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Sebab itu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dia menasihatkan kita, ittabi'u wa la tabtadi'u. Jadilah kamu orang yang mengikuti dan jangan kamu menjadi orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah sudah tentu bid'ah yang dimaksudkan di sini ini adalah bid'ah yang menyesatkan. Bid'ah yang menyesatkan. Dipanggil ad-dhalalah. Karena di sisi jumhur ulama menyatakan bahawa bid'ah itu sendiri dibagikan kepada 5. Di samping mana bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, itulah bid'ah yang perlu dijauhi oleh seorang muslim. Wa annahu la yakfuru ahadun bidhanbin min ahli al-qiblah. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya tidak ada sesiapa pun dari ahli qiblat, yakni kaum muslimin, akan menjadi kafir dengan sebab suatu dosa yang dilakukannya. Seseorang itu hanya menjadi kafir dengan dia melakukan sebalik daripada perkara yang menyebabkan dia beriman. Kita beriman apabila kita meyakini Allah dan Rasul, mengikrarkan itu keimanan. Maka kalau berlaku sebaliknya, kita akan jadi kufur. Iaitu hilang keyakinan kepada Allah dan Rasul dan kita menafikan. Tadi kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bila kita menafikan uluhiyah Allah dan juga menafikan kerasulan Nabi Muhammad, maka pada ketika itulah baru kita menjadi kufur. Adapun sekadar kita melakukan dosa ada kemungkinan seorang yang melakukan dosa itu dia akan diazab oleh Allah, tapi tidak mengeluarkan dia daripada Islam, daripada mukmin, dengan pengertian di akhirat nanti dia masih ada peluang untuk masuki syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Wa anna syuhada'a ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna wa arwahu ahli sa'adati baqiyatun na'imatun ila yaumi yub'atsun. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya para syuhada mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberi rezeki dalam syurga. Dan roh-roh golongan yang mendapat kebahagiaan akan berkekalan dan merasa nikmat di alam barzah hingga ke hari mereka dibangkitkan oleh Allah. Jadi wajib kita beriman bahawasanya orang-orang mati syahid, walaupun mereka mati di dunia ini, tapi pada hakikatnya kata Allah sebagaimana Al-Quran menyebutkan, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan mereka sebenarnya hidup dengan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala di alam sana. Dan syuhada ini maksudkan di sini ialah syuhada'ul ma'rakah. Orang mati syahid dipanggil di medan peperangan. Dan roh-roh golongan yang mendapat kebahagiaan akan berkekalan dan merasa nikmat di alam barzah hingga ke hari mereka dibangkitkan. Jadi roh-roh orang mukmin yang lain pula mereka diberi nikmat dalam syurga. Dia panggil ni'matul qabri, nikmat kubur. Wa arwahu ahli syaqawati mu'azzabatun ila yaumiddin. Sedang roh-roh golongan yang mendapat kesengsaraan pula, ahli syaqawah, orang-orang yang takdirkan Allah untuk sengsara, untuk menderita, akan diazab di dalam kubur mereka hingga ke hari mereka dibangkitkan. Hari kebangkitan. Kemudian wa anal mu'minina yuftanuna fi quburihim wa yus'aluna
Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya orang-orang mukmin akan diuji di dalam kubur-kubur mereka, iaitu disoal beberapa soalan, mengikut sebagaimana yang ditetapkan Allah kepada malaikat Munkar Nakir. Di mana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 270, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh ketika kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Di mana sebahagian mufassir mentafsirkan akhirat di sini iaitu di dalam kubur. Allah meneguhkan orang beriman dengan ucapan yang teguh ketika kehidupan di dunia, iaitu ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan meneguhkan juga mereka ketika di akhirat, iaitulah semasa dalam kubur dan mereka ketika ditanya oleh malaikat Munkarun wa Nakir. Wa anna 'alal 'ibadi hafazatan yaktubuna a'malahum wa la yasqutu syai'un min dhalika an ilmi rabbihim. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa setiap hamba didampingi oleh malaikat-malaikat hafazah, iaitu malaikat penjaga yang mencatat amalan-amalan mereka, di mana tidak terlepas satu apapun dari amalan-amalan mereka dari pengetahuan Tuhan mereka. Jadi berdasarkan permatan ini, pengarang matan kita ini seolah-olah berpandangan bahawa malaikat hafazah adalah malaikat yang sama dengan Raqibun Atid. Malaikat Raqib Atid yang ditugaskan untuk mencatat amalan manusia. Tapi dalam tafsir Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir ada menyebutkan pandangan bahawa setiap kita ini dia didampingi oleh 4 malaikat, iaitu 2 malaikat pencatat dan 2 malaikat penjaga. Malaikat pencatat dia berada di kanan kiri. Malaikat penjaga pula, ini yang namanya hafazah ini, dia berada depan dan belakang. Menjaga kita, satu malaikat menjaga depan, satu malaikat menjaga di belakang. Jadi selagi mana ajal kita belum tiba, mereka akan jaga kita. Mereka akan pelihara kita. Namun apabila ajal sudah tiba, kita bukan lagi berada di bawah penguasaan mereka, tetapi kita sudah menjadi milik malakatul maut, malaikat maut. Wallahu a'lam. Itu pandangan sebagaimana yang disebut dalam Imam Ibn Katsir dan tafsirnya, bahwasanya setiap manusia itu ada 4 malaikat. 2 malaikat pencatat yang berada di kanan dan kiri, dan 2 malaikat hafazah yang berada di depan dan juga di belakang. Wa anna malakal mauti yaqbidul arwaha biizni rabbih. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya malaikat maut bertugas mencabut ruh-ruh makhluk dengan izin Tuhan mereka. Dalam Quran, orang Melayu selalu mengenali malaikat maut dengan Israel. Dalam Quran hadis, penamaan itu tidak disebut. Yang disebut adalah malakul maut, al-malaikah, rusuluna. Ada ketika Allah Ta'ala sebut malaikat satu, iaitu malaikat kematian. Dan ada tempat Allah Ta'ala kata mereka tawafathum rusuluna, mereka diwafatkan, dimatikan oleh utusan-utusan kami. Mana iaitu malaikat-malaikat yang kami utuskan untuk mencabut nyawa mereka. Jadi jamak pula. Dengan jamak. Jadi kata ulama, malaikat yang tugaskan mencabut nyawa ni ramai, tapi diketuai oleh malakul maut. Oleh malaikat maut yang disebut dalam kitab sebagai Israel.
Israel dikatakan dia ambil penamaan itu daripada kitab-kitab yang terdahulu. Wa anna khairal quruni al-qarnu alladhina ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya sebaik-baik kurun ialah kurun orang-orang yang melihat Rasulullah dan beriman dengan baginda, iaitu kurun sahabat. Diikuti dengan orang-orang selepas mereka. Summa alladhina yalunahum. Diikuti dengan orang-orang selepas mereka, iaitu kurun tabi'in. Summa alladhina yalunahum. Terusnya orang-orang berikutnya selepas daripada mereka. Kerana selepas itu Nabi menyebutkan akan berlaku pertikaian yang besar. Ma ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang sempat hidup di kalangan kamu, Nabi sebut pada sahabat-sahabat, saya dia akan melihat perbalahan yang banyak. Betul salah sampai ke zaman kita pada hari ini. Maka Nabi pesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kau pegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah orang-orang yang al-mahdiyyin beri hidayah, ar-rasyidun, orang yang benar, yang berada dalam kebenaran dan juga diberi hidayah oleh Allah. Maka Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani menyebutkan lagi, wa afdalus sahabati al-khulafa'ur rasyiduna al-mahdiyuna. Abu Bakrin, summa Umaru, summa Utsmanu, summa Aliyu radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat terbaik ialah khalifah-khalifah rasyidin yang mendapat petunjuk Allah, iaitu yang baiknya kita terjemah yang sentiasa dalam petunjuk Allah. Kerana dia bawa dengan Al-Mahdiin isim. Isim jadi menggambarkan kepada sebati. Isim nama. Contoh macam kita kata ta'allama. Ta'allama mana dia belajar. Mungkin dia belajar kemarin, mungkin belajar hari ini, ya ta'allamu. Tapi kalau kita kata huwa muta'allim. Huwa muta'allim, dia adalah seorang pelajar. Dia seorang pelajar. Kerana pelajar itu menjadi satu sifat yang tetap bagi dia lah. Sekurang-kurangnya dalam satu tempoh. Tapi kalau ta'allam mau belajar, maknanya mungkin setengah jam pun belajar juga. Maka begitulah juga di sini. Al-Mahdiyun dibuat dengan bentuk isim. Ar-Rashidun mana sentiasa Ar-Rashidun mana sentiasa dalam kebenaran. Sentiasa dalam kebenaran. Ar-Rushdu, Al-Haqqu, dan petunjuk Allah. Iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai semua mereka. Wa alla yudhkaru ahadun min sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsani dhikrin wal imsaku amma syajara bainahum wa annahum ahaqqun nasi an yultamasa lahum ahsanul makharij wa yuzanna bihim ahsanul madhahib. Janganlah disebut seorang pun dari sahabat melainkan dengan sebutan paling baik, dan hendaklah menahan lidah dari memperkatakan perbalahan yang berlaku di antara mereka. Dan memperkatakan kalau sekadar memperkatakan pembalahan itu tidak jadi masalah. Kita baca sejarah, kita pelajari sejarah. Yang tidak boleh itu adalah menjadi hakim bagi pembalahan itu. Yang menjadi hakim. Dengan kita menyatakan
yang ini baik, yang ini tidak baik, tidak boleh. Jadi hendaklah menahan lidah dari memperkatakan suatu apa takdir. Nanti kita carilah bahasanya insya-Allah. Menahan lidah menghakimi kebalahan yang berlaku di antara mereka. Kerana sesungguhnya mereka lah orang paling berhak dicari sebaik-baik pintu keluar untuk mereka. Yang maknanya alasan yang baiklah. Mungkin kerana mereka masing-masing ingin mempertahankan kebenaran mengikut apa yang dilihat dari perspektif masing-masing. Itu contohnya. Maknanya kita sentiasa mencari dipanggil sebaik-baik pintu keluar. Dan diberi sangkaan dengan sebaik-baik pandangan terhadap mereka. Mana sebaik-baik sangkaan. Jadi sebab itu para ulama menggunakan satu istilah. Iaitu para sahabat masing-masing dengan ijtihad masing-masing. Mereka dipanggil, setiap keputusan yang mereka lakukan itu adalah mereka mengikuti ijtihad mereka. Sebagai contoh, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia keluar berhadapan dengan Sayyidina Ali dalam peperangan Jamal. Kedua-duanya adalah sahabat besar. Isteri Nabi, menantu Nabi. Kerana masing-masing dengan ijtihad masing-masing. Ambil ijtihad dengan ijtihad masing-masing. Iaitu Sayyidina Aisyah dia keluar bukan untuk berperang. Dia keluar untuk menyatakan sokongan dalam menuntut hak bagi Sayyidina Osman. Kematian Sayyidina Osman. Agar kematian Sayyidina Osman itu diadili oleh khalifah. Wallahu a'lam. Jadi ala kulli hal, maknanya kita bersangka baik dan kita cuba mengandaikan dipanggil jawapan-jawapan untuk menjadi pintu keluar bagi pembalahan yang telah ditakdirkan Allah berlaku di antara mereka. Wa ta'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim. Wajib setiap mukallaf mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang terdiri dari orang-orang yang memegang urusan pemerintahan mereka dan ulama-ulama mereka. Jadi ulil amri dalam Quran itu dia ada dua. Amri din, agama iaitu ulama. Ulil amri iaitu siasah, iaitu pemerintah ataupun pemimpin. Selagi mereka tidak menyuruh dalam perkara yang melanggari perintah syarak, maka selagi itu kita wajib mentaati mereka. Wattiba'us salafis salih wa iqtifa'u atharihim wal istighfaru lahum wa tarkul mira'i wal jidali fid dini wa tarku kulli ma ahdathahul muhdithuna. Dan wajib setiap mukallaf mengikuti para salaf yang salih, menuruti jejak langkah mereka dan memohon ampun untuk mereka. Ini kita buang kerana masuk dalam matan sebelumnya. Okay. Mana itulah sikap kita. Jangan ingat kata kita yang mazhab Asy'ariyah dan tidak dituntut untuk mengikuti salafus salih, mengikuti jejak salafus salih dan juga beristighfar untuk mereka. Jadi semua umat. Semua umat. Semua orang tak kira. Sebab itu sepatutnya tidak ada mana-mana orang dia mengklaim dirinya sebagai salafus salih. Salafus salih ini tidaklah dikekalkan sebagai satu istilah milik semua umat Islam. Milik semua umat Islam. Iaitu dia menggambarkan, merujuk kepada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Tapi bila ada segolongan yang memakai istilah ini, maka dia seolah menganggap orang lain tidak salah. Tidak mengikuti salah.
bila dia menyandarkan kepada as-salafiyah sebagai contohnya, maka itu menjadikan satu dipanggil satu kesan yang tidak bagus, tak baik. Yang kerana mana orang yang berpegang itu dia menganggap golongan lain yang tidak salafiyah tidak mau kepada salafus salih. Ya, jadi itu tidak boleh berlaku begitu. Macam kita kata kita memakai gelaran muslimun. Ya, kita pakai gelaran muslimun. Okey. Dalam keadaan kita kena menganggap semua sahabat-sahabat yang lain adalah muslim. Ya, adalah muslim sama sebagaimana kita. Tidak boleh kita menganggap kita Islam lalu kita nak claim bahasanya sahabat-sahabat yang lain tidak Islam. Tidak boleh begitu. Tapi itulah yang berlaku. Di sebahagian, bukan semualah, sebahagian dipanggil ikhwan as-salafiyah. Sahabat-sahabat kita yang cenderung pada salafiyah. Bila dia memakai title itu, maka terdetik, terus terbina dalam kepala dia, mana orang yang tidak berfahaman sebagai salafiyah, maka dia anti salaf. Ya, padahal tidak begitu. Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, semua mereka sayang, kasih kepada as-salaf, as-salafus salih. Wa tarkul mira' wal jidal fi din, dan wajib meninggalkan pembalahan dan pertengkaran dalam masalah agama. Boleh berbincang, boleh dipanggil berdiskus, tapi jangan bertengkar, berbalah. Wa tarku kulli ma ahdatsahul muhdisun, dan wajib meninggalkan semua perkara yang direka oleh golongan yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Ini pun satu benda yang perlu dipegang oleh semua. Tak kira sama ada kita Asy'ariyah ke, mazhab Maturidiyah ke, Sufi ke, tidak boleh muhdisun, tidak boleh mengada-adakan perkara baru dalam agama. Ini agama suatu benda yang muktamad. Jadi sebab itu kalau perkara baru itu pun seharusnya hanya berlaku dalam sekadar dipanggil hai'ah dipanggil. Perkara dipanggil perkara yang babitkan dari segi strategi dan dari segi kita kata teknik, dari segi alat dan sebagainya, sekadar itulah. Tak boleh kita mengada-adakan perkara baru dalam bentuk orang panggil lari jauh daripada yang dikehendaki oleh agama. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bahawa bid'ah kalau hakikiyah, bid'ah dalam perkara agama yang bersifat dipanggil bid'ah yang real, yang sebenar-benarnya, maka itu sepakat para ulama bahawa dia bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Tapi kalau bid'ah itu berlaku dalam kaifiat, itu disebut dengan bid'atun idhafiyah, khilaf di kalangan ulama. Sebagai contoh, bid'ah hakikiyah, anda pernah bagi contoh. Syarak menyatakan bahawa selepas kita semayang dan kita berzikir, sunat. Kalau yang tak mau berzikir, terpulanglah. Tapi kalau selepas kita semayang tu kita menyanyi lagu negaraku, sebagai contohnya, yang lepas semayang tu kita pun buat tetap utapan oleh kerana kita orang Malaysia untuk menzahirkan kekitaan kita tu, maka kita menyanyi lagu negaraku. Iaitu kita menambah pada semayang walaupun atas nama sunat. Suatu penambahan yang bercanggah dengan syarak, menafikan sunnah. Itu jelas merupakan bid'atun hakikiyah. Ya. Tapi kalaulah selepas semayang tu kita masih berzikir tapi dengan ramai-ramai. Zikir itu sendiri sabit dengan syarak, tapi kaifiat berzikir ramai-ramai itu tidak ada dipanggil pengkhususan secara berterusan lah. Pengkhususan daripada zikir kuat lain, zikir ramai-ramai lain. Zikir kuat itu warid daripada Nabi SAW oleh imam. Sekadar istighfar dan sebagainya. Tapi berzikir ramai-ramai, apatah lagi dibuat dalam bentuk yang berterusan setiap waktu, itu dipanggil bukan bid'ah hakikiyah. Kerana apa yang dizikirkan itu sabit daripada syarak. Cuma berlaku bid'ah di situ ialah dari situ menambahkan kaifiat dipanggil. Maka itu menjadi khilaf di kalangan ahli ulama. Sebagian ulama menyatakan harus,
Dan sebagian ulama menyatakan makruh kalau dilakukan secara berterusan kerana nanti generasi-generasi baru yang hidup itu takut dia menganggap itulah sunnah Nabi-nya. Itulah sunnah yang hakikiyahnya. Maka perlu dilakukan secara berkala. Ada ketikanya perlu berhenti untuk memberi ilmu kepada generasi baru supaya tidaklah yang sebenarnya itu dilakukan secara berterusan. Tapi sebagai ulama mengatakan bahawa kalau dilakukan berterusan sekalipun tidaklah boleh dianggap sebagai dalalah. Kerana apa yang dizikirkan itu adalah sunnah. Ya? Jadi apabila benda perkara ini adalah menjadi perdebatan di kalangan ulama, khilaf, maka hendaklah berlaku tolak ansur di antara satu sama lain. Adapun bid'ah hakikiyah tadi ni, itu tidak boleh tolak ansur. Dia masuk dalam kemungkaran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyhi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallim tasliman katsira. Wa sallama tasliman katsira. Kalau wa salli wa sallim. Kalau wa salla wa sallam. Dan sebagai penutupnya kita mohon agar Allah melimpahi selawat ke atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, para isteri dan zuriat-zuriat baginda serta dia memberi. Kita mendoakan juga agar Allah memberi kesejahteraan kepada baginda dengan kesejahteraan yang banyak. Selawat, apa nama selawat? Iaitu agar Allah melimpahkan rahmat dan juga kurniaan yang berpanjangan. Salam iaitu kesejahteraan. Alhamdulillah selesai kita daripada matan ini, matan yang ke-7. Yang 7. Dan insya-Allah nanti kita sambung matan yang ke-8. Yang hari akan diberitahulah insya-Allah. Nanti kita akan beritahu bila kita akan masuk matan yang ke-8. Matan Al-Aqidati At-Tahawiyah. Dan kita mendoakan semoga Allah merahmati Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, penulis matan yang telah selesai kita bacanya. Dan kita juga mohon sekalian ulama-ulama kita dan kita senilah agar Allah merahmati kita insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi lah insya-Allah ya.